Tapi wasiatnya orang dulu faham, bila balik raya ni ayah nak wasiat ni, ni apa anak 10 orang semua duduk depan mak ayah ni. Ni kau punya alung pokok rambutan sampai pokok ciku. Angah pokok ciku sampai pokok durian, kan? Dia main sebut je. Kan? Orang kata pesan mulut lah. Pesan mulut je. Tapi dia kata itu wasiat. Sebenarnya itu bukan wasiat dah, itu namanya hibah. RM90 bilion. Itulah jumlah nilai harta yang tidak dituntut yang seperti dilaporkan pada tahun lepas oleh kerajaan Malaysia. Dan 90% daripada jumlah aset ini adalah milik orang Islam. Kenapa jumlah aset sebegitu besar ini boleh berkumpul ataupun boleh terkumpul sebanyak ini? Islam sebenarnya telah pun menggariskan beberapa kaedah untuk mengagihkan harta ketika orang telah pun meninggal dunia, meninggalkan harta, sama ada si mati masih hidup ataupun dia telah meninggal dunia dan tak sempat buat apa-apa pembahagian kepada warisnya. Jadi dalam Sembang Songkok Tinggi hari ini kita bawakan topik harta yang tak dibawa mati dan kita bawakan juga tetamu istimewa, pakar runding pusaka Islam untuk membincangkan topik kita hari ini. Saya perkenalkan pada ini dibawa ke studio Ustaz Ghazali Ibrahim selaku cakap telah lama terlibat dalam proses pembahagian harta Islam ni, telah pun banyak pengalaman dan insya-Allah nanti kita minta dia share sikit. Dan juga bersama saya hari ini akan co-host bersama saya adalah Ustaz Amirul. Beliau adalah penasihat syariah di Izi Korban dan juga pendakwah bebas lah, bertauliah. Okey. Ustaz Ghazali, kita terus tapi sebelum kita masuk ke topik ni, boleh tak minta Ustaz share sikit Ustaz punya pengalaman dalam menguruskan sejak bila, berapa lama Ustaz dalam orang kata topik berkecimpung dalam pembahagian harta pusaka Islam, Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ataupun terima kasih banyaklah kepada Sembang Songkok Tinggi. Sembang Songkok Tinggi. So hari ini cerita tentang harta pusaka, kan. Memang betul seperti mana yang telah dinyatakan, lebih 90 bilion ada nilaian harta pusaka di Malaysia ni yang belum selesai, dan 90% adalah kan orang Islam punya, kan. Jadi sebenarnya kalau dulu jumlahnya taklah sebanyak tu, kan. Tetapi sebab bila tidak selesai, bila tidak dituntut, jadi nilaian dia tu terus meningkat. Ni hari ni kita sebut 90 bilion. Rasanya kalau sebulan dua lagi, setahun dua lagi mungkin boleh. Sebenarnya nilai harta tu mungkin meningkat lagi. Jadi sebenarnya daripada situlah saya sendiri terpanggil, kan, untuk berkecimpung dalam bidang pusaka ni. Bermula daripada tahun 2000 jugalah, kan. Tahun 2000, awal-awal 2000 dulu. Ada beri ceramah, beri kuliah, beri konsultansi, kan, beri runding cara pusaka, kan. Nilai pusaka serendah-rendahnya, paling rendah lah, ratus-ratus ringgit, RM10, RM20, RM30, sampai yang paling tinggi itu 1 bilion pun ada, 2 bilion pun ada, kan. Jadi kalau nak ikut pengalaman tu memang macam-macam situasi lah, kan. Situasi dekat kubur lagi pun ada orang bising dah pasal pusaka. Saya kata relaxlah, balik rumah dulu. Nanti kan memang betul lah, kan? Memang betul lah, sebab Nabi pun ada sebut bila mana berlaku satu-satu kematian, ada 5 perkara kita nak kena segerakan: segera mandi, segera kapan, segera sembahyang, segera kebumikan, dan yang kelima harta pusakanya hendaklah segera diselesaikan, kan. Bermakna lagi cepat lagi bagus, lagi cepat lagi bagus, cuma relax dululah, kan. Jangan semangat sangat, kan. Mayat belum selesai lagi dah bising pasal pusaka lah apa. Dan ini pun yang berlaku dalam masyarakat kita. Dan kononnya nak bagi cepat sangat ni, dia punya semangat tu, dia duduk Johor, bapak duduk kat Perlis, kan. Masih hidup dulu, nak balik raya pun susah, busy. Tapi bila dengar mak ayah dia meninggal, sebelum subuh dah sampai dah. Sampai ketuk pintu, mana buku bank, mana buku ASB ayah, mana geran tanah mana. Semua dia minta dah. Kenapa ni? Kita kena cepatkan urusan pusaka. Memanglah cepat, tapi relax dululah, kan. Jenazah ayah pun tak selesai. Tak, kita tak boleh ni, kena cepat. Ini pun satu juga isu yang berlaku. So daripada situasi yang berbagai itu akhirnya timbul gaduh-gaduh. Bila gaduh-gaduh, mereka susah nak pakat. Bila dah gaduh, raya haji tak balik, raya puasa tak balik. So sudahnya tak balik, so harta tadi tu dibiarkan begitu saja, bertimbun lama, sekian lama, tiba-tiba dilanggar buat highway ke, dibuat bandar ke, diberi pampasan. Jadi pampasan tu pula tak boleh nak diserahkan, tengok-tengok rupanya
daripada kan, penama tanah tadi tu mungkin atuk seorang, tapi bila atuk dah meninggal tidak diselesaikan, anak-anak atuk ni pula ada berapa dah? Katalah 10 orang. So cucu-cucu cicit dah. Ada berapa lapis? Dah berlapis-lapis. Isu antara kenapa harta pusaka di Malaysia ni yang nilaiannya makin lama makin bertindan sebab bukan sekadar birokrasi saja tapi sikap-sikap orang kita sendirilah. Jadi atas dasar tu bermula pada tahun 2000 tu saya sendiri terpanggil lah. Memang masa belajar dulu pun topik faraid ni antara topik yang best. Ada orang kata best, ada orang kata tak best. Kan? Sebab pening kepala nak fikir kan. Tapi yalah, kalau kita tak cuba ambil, itu tak jadi satu cabaran lah kan. Jadi sebenarnya isu faraid ni pun satu bab, mengira ke nak memahami itu satu situasi, tapi sebenarnya yang paling besar ialah menguruskan pusaka itu sendiri sebab kalau ikut dalam pembahagian pusaka orang Islam di Malaysia ni boleh diagihkan ikut faraid, boleh diagihkan ikut sama rata, boleh diagihkan ikut kesepakatan. Jadi bukan isu besar pun tentang pengiraan ni, tapi lebih kepada nak cetuskan kesedaran orang Islam kita ni bila berlaku kematian ni hendaklah kita berbincang pakat elok-elok macam mana kita nak selesaikan pusaka mak ayah kita ni supaya janganlah jadi isu kita berbalah, bergaduh dan harta tadi tidak dituntut, akhirnya bertimbun sedangkan wang tadi tu kalau diselesaikan boleh bayar hutang, boleh dimanfaatkan oleh ahli waris. Tapi sebenarnya Islam ni dia agama dan dia juga cara hidup dan dia telah menggariskan orang cakap nilai 90 bilion yang terlalu besar tu sebenarnya Islam dah menawarkan penyelesaiannya pun. Betul. So boleh tak Ustaz sebelum kita pergi lebih jauh, sebenarnya kita ada faraid, kita ada wasiat, kita ada harta pencarian, banyak lagi cara. So, boleh tak hibah yang satu lagi. Boleh tak Ustaz sekali lalu Ustaz ceritakan kaedah-kaedah yang Islam tawarkan ni dan di mana kita boleh gunakan kaedah tersebut. Jadi kalau kita lihat contoh macam hibah. Hibah ni sebenarnya zaman Nabi pun Nabi dah buat kan. Di mana kalau kita tengok Nabi pernah satu ketika lepas solat asar kalau tak silap tiba-tiba Nabi bergegas balik kan. Rupanya Nabi teringat dekat rumah dia tu ada seketul emas. Yalah dulu emas dalam bentuk ketul macam tu kita pun tak tahulah kan. Jadi Nabi terus bergegas balik, Nabi ambil emas tadi tu lantas diberi kepada seorang sahabat atau tidak dan kamu agih-agihkanlah. Bermakna apa yang Nabi buat tu kalau ikut konsep dia hibah lah. Nabi ambil harta tadi tu dihibahkan kepada seorang sahabat dan Nabi sebut terpulanglah kamu nak buat apa, kamu nak bagi pada orang atau macam mana pun. Jadi hibah tadi tu sebenarnya kalaulah masih hidup, saya ada harta, saya ada anak. Harta saya ni saya pindah milik kepada anak-anak saya, kepada isteri saya, kepada siapalah. Jadi bila kita dah pindah milik, bila saya mati, saya tak ada pusaka. Itulah sebenarnya antara salah satu jalan cara macam mana kita nak selesaikan kes pusaka yang banyak di Malaysia tak selesai ni. Sebab apa? Sebab dulu orang dulu dia banyak cakap mulut pula. Bila cakap mulut ni pun dah jadi isu dah. Ni ayah nak wasiat ni, ayah nak wasiat ni. Sedangkan wasiat itu sendiri, apa itu wasiat? Wasiat itu melantik pentadbir. Ni ayah nak wasiat. Kalau kita anak ayah ada 10 orang, jadi yang nombor 1 ni jadi pentadbir. Itu tak apa. Itu maknanya dia wasiat melantik pentadbir. Lepas tu ayah nak wasiat lagi ni. Kamu nanti tentang harta pusaka jangan gaduh-gaduh dan kamu boleh pakat macam ni nak bagi-bagi. Contoh, lepas tu harta sebahagian daripada harta ni disedekahkanlah, diwakafkanlah sebagai amal jariah ke. Jadi definisi wasiat itu sendiri pun orang kita banyak dah confuse. Sebab orang dulu macam tadilah, ni ayah nak wasiat ni. Kalau dia sebut seperti mana yang saya sebut tadi, melantik pentadbir, amal jariah, lepas tu dia pesan kepada anak-anak untuk berpakat sebagainya, itu antara definisi wasiat. Tapi wasiat yang orang dulu faham, bila balik raya ni ayah nak wasiat ni, anak 10 orang semua duduk depan ayah ni. Ni kau punya alung pokok rambutan sampai pokok ciku. Angah pokok ciku sampai pokok durian kan. Dia main sebut je. Kan? Kita pesan mulut pesan mulut. Tapi dia kata itu wasiat. Sebenarnya itu bukan wasiat dah, itu namanya hibah. Itu namanya hibah. Cuma macam tadilah, dia tagline dia wasiat. Ni ayah nak wasiat, ni ayah nak wasiat. Sepatutnya wasiat tu dah tak keluar dah. Ni ayah nak bagi tahu ni, harta ayah ni kamu nanti bagi ikut ni. Ni masing-masing dah ada bahagian kan. Itu sebenarnya namanya hibah. Cuma orang tua-tua kita dulu dia tak tahu istilah hibah, wasiat tu apa dia. Contoh macam harta sepencarian. Harta sepencarian itu istilah sekarang ni kita sebut harta sepencarian. Tapi dulu zaman datuk nenek moyang kita dia sebut kepala mayat.
Panggung mayat. Memang bila dengar tu seram lah kan. Istilah lama lah. Itu istilah lama. Istilah lama. Istilah yang diguna pakai. Nanti kalau ayah meninggal ni kau jangan lupa kan, dia sebut panggung mayat pun ada, kepala mayat pun ada. Kamu jangan lupa panggung mayat untuk mak kamu. Jadi orang pun pening kepala, sebenarnya harta sepencarian. So katalah ayah tu ada rumah, ayah tu katalah masuk Felda contoh kan, duit sawit tiap-tiap bulan dapat 2,000. Jadi bila sebut panggung mayat, kepala mayat tu mana harta sepencarian tu separuh tu bagi kat mak dulu. Tu. Jadi sebenarnya orang-orang dulu ni definasi tu yang bila mereka tak clear, jadi bila tak clear itu yang jadi isu macam-macam tu. Jadi walhal sebenarnya dalam Islam ada hibah. Hibah ni bagusnya macam sekarang lah, kalau kita pindah milik, ayah pindah milik, katalah anak ada 3, 2 lelaki, perempuan 1. Kita tahu faraid. So kalau ayah tak buat hibah, nanti jadi faraid. Faraid jadi 2, 2, 1. Maknanya lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Tapi bila masih hidup, rumah pula ada 3, nilaian semua sama, lebih kurang. Anak pula ada 3, lelaki, perempuan. Jadi ayah terus pindah milik lah. Bagi rumah A kepada anak nombor 1, rumah B kepada anak nombor 2, rumah C kepada anak nombor 3. Jadi dah bila pindah milik, tak adalah rumah tu dah bukanlah nama si ayah, betul tak? Jadi bila dah tak ada, ayah meninggal, so rumah tadi tu dah jadi bukan pusaka. Jadi taklah masuk dalam jumlah yang berbilion tadi tu. Tapi kalau tak buat macam itu, so bila ayah meninggal, waris pula lambat uruskan pusaka, gaduh lah apa semua sampai bertimbang, dia punya generasi berlapis-lapis, tu akhirnya jumlah tadi tu akan terus meningkat. Jadi sebenarnya memang dalam Islam tu dah ada dah dia punya jalan-jalan penyelesaian. Cuma macam masyarakat kita belum kata orang belum ada kesedaran, belum betul-betul kata orang mesra dengan kaedah-kaedah tadi. Even wasiat itu sendiri pun mereka masih bela, sedangkan wasiat tu jelas. Wasiat tu melatih pentadbir. Wasiat tu kalau kita nak beramal jariah, kita nak beritahu pada anak-anak 1/3 daripada harta ayah nanti wakafkan ke masjid ke, buat kubur ke, buat madrasah ke. Lepas tu kamu ni jangan bergaduh, kan, kena bersilaturahim, jangan tinggalkan solat. Itu antara definisi wasiat. Tapi hari ini bila sebut wasiat, orang kita lebih fikir kepada bagi harta. Walhal sebenarnya Nabi dah sebutlah wasiatan diwarisin, tidak ada wasiat untuk waris kecuali mereka bersetujulah, kan. Contoh kan, jadi kalau memang betul lah anak 5 masing-masing ada bahagian, sikit banyak tu nombor 2. Tapi kalau semua ada bahagian memang mereka setujulah. Tapi kalau tiba-tiba anak ada 5, 1 tak dapat, betul tak? Mesti yang tak dapat tu tak setuju kan? Bila tak setuju dia akan bangkang. Bila akan bangkang maka akan terbatallah wasiat pemberian harta tadi. Jadi sebenarnya wasiat beri harta sendiri kalau ikutkan dalam Islam punya sejarah tidak ada. Sebab clear dah Nabi sebut la wasiatan diwarisin. Sebab ahli waris ni akan dapat bahagian ikut faraid. Tapi boleh juga kalau nak berwasiat. Cuma pastikan wasiat tadi tu mesti clear lah. Kalau anak tu 5, pastikanlah 5-5 tu dapat. Jangan 5 seorang je dapat, 4 tak dapat. Jadi yang seorang ni pula jual. Ayah dah wasiat ni, bapak aku dah buat wasiat dah. Semua harta bagi kat aku. Memanglah wasiat tu semua harta bagi kat engkau. Tapi sekarang ni kau ada waris lagi 4. Jadi kenapa yang 4 ni tak dapat? Jadi bila 4 dia tak dapat, dia angkat tangan, dia kata saya tak setujulah sebab saya tak dapat. Memang akhirnya wasiat tadi akan terbatal. So akhirnya wasiat tu sendiri tidak dapat difungsikan dengan sebaik-baiknya lah. Walhal sebenarnya dengan ada wasiat itulah harta pusaka yang banyak-banyak tadi itu sebenarnya boleh diselesaikan dalam tempoh yang pendek. Sebab apa? Sebab ayah telah wasiat. Leman, nanti kalau ayah meninggal, kau uruskan harta ayah ni. Jadi itu dah jadi satu amanah kepada pemegang wasiat. Jadi bila meninggal ayah, dia pun cari dokumen lah, pergilah pejabat pusaka, pergi ke mana ke contoh dan sebagainya untuk uruskan harta tadi dengan dalam tempoh yang pendek. Lepas tu bagi harta tadi boleh bincang. Okey, kita nak setuju bagi faraid ke bagi sama rata. Okey, duit kita bagi ikut faraid. Rasalah 2-1. Kan? Rumah, tanah ataupun barang, okey ikut masing-masing. Yang dekat Selangor ambil Selangor, yang dekat Perak ambil kat Perak, yang KL ambil KL. KL lebih tak acilah. Yang lebih tu nanti boleh dikira balik, diimbang balik, diberilah. Jadi kaedah perbincangan tu penting, tapi dalam masa yang sama apa formula kita nak pakai? Formula wasiat ke, formula hibah ke, formula harta sepencarian ke, ataupun formula tak ada harta dah sebab dah transfer siap-siap. Tu antara dia. Maksudnya itu dalam kata situasi kita ambil situasi sebab kita boleh kata dalam bila melibatkan lagi banyak pihak ni dia lebih kompleks lah. So, sebagai pemilik harta tu, apa sebenarnya yang Ustaz cadangkan sebenarnya kepada pemilik harta yang dia masih hidup lah? Dia tahu kalau dia tinggalkan benda tu dia mungkin akan berlaku
bergaduh dan sebagainya. So apa sebenarnya untuk pemilik harta? Kita ni macam contoh, saya pemilik harta. So mana ada rumah, ada tanah, ada duit. Dan kita pun seorang ayah, katalah kita ayah. Kita tahu anak lelaki macam mana, anak perempuan macam mana, anak nombor 1 macam mana, anak nombor 2 macam mana. Kita tahu dah perangai-perangai dia orang ni. Jadi ini kalau kita tak uruskan betul-betul, kita tak bagi betul-betul, nanti mereka akan bergaduh. Walaupun memang betul nanti nak bagi kot faraid ke apa semua, jadi mungkin yang besar nanti, mentang-mentang dia besar, mentang-mentang dia anak nombor 1, dia akan bermaharaja dulu. Dia kata, abang long berkuasa atas segala-galanya. Sebenarnya bukan macam tu pula. Sebenarnya nanti bila kita meninggal, ahli waris pun akan berpakat lah nak melantik siapa pentadbir. Tapi sebab orang kita semua rasakan begitu. So akhirnya kita yang masih hidup sekarang ni, kita seorang ayah, kita ada harta. Jadi kita pula ada anak 3 orang ke 4 orang ke, anak lelaki ke, anak perempuan ke. Anak-anak contoh macam anak semua perempuan pula. Jadi bila anak perempuan, nanti bila bahagi harta ikut faraid, ada bahagian ansobah akan pergi kepada adik-beradik. Sebab dia mesti tutup dengan lelaki kan, ataupun dengan baitul mal. Jadi bukan kita tak nak bagi pula adik-beradik ataupun kita tak nak bagi baitul mal, tapi takut dia punya rumit nanti tu. Dia punya renyah, dia bergaduh segi pentadbiran turun naik apa semua. Jadi sebab itu situasi yang macam itu tadi tu, kita sebagai pemilik harta, kita sebagai ayah, kita boleh tengok mana yang lagi sesuai. Kalau kita sesuai hibah, kita buatlah hibah. Kita tukar milik siap-siap. Ya? Jadi bila meninggal, dah tak ada dah. Masing-masing ambil bahagian masing-masing. Ataupun kita rasa kalau ini situasi dia, kita jual lah semua aset-aset kita. Kan? Kita banyakkan cash saja. Kan? Cash yang kita masuk dalam tabung haji ke, masuk dalam ASB ke. Dekat tabung haji tu kita letak penama. Dekat ASB tu kita letak penama. Contoh ASB boleh dihibahkan. Jadi katalah duit kita ada 5 juta dalam ASB, kita boleh letaklah anak ada 5, kita letak 20%, 20%, 20%, 20%. So masih hidup kita boleh belanja macam biasa. Bila kita meninggal, berapa baki dalam ASB tu nanti akan diagihkan kepada 5 orang anak kita ikut persentage masing-masing. Itu antara kaedah-kaedah lah. Kan? Ataupun kita tengok anak kita semua tak adalah masalah, kan? Masalah besar dan sebagainya. Cuma mereka nanti mungkin nak kena ada seorang yang kena lead untuk bawa berbincang. Jadi mungkin kita boleh letak pentadbir itu adalah isteri kita, ibu kepada anak-anak kita. Jadi macam mana pun nanti anak-anak bincanglah dengan mak. Sebab kalau kita letak anak nombor 1, mungkin nombor 2 iri hati, nombor 3 iri hati, kenapa tak letak aku? Jadi kita letak nama mak. Jadi sebagai pentadbir. Jadi dengan ini saya berwasiat melantik isteri saya nama simpulan-simpulan IC sekian untuk jadi pelaknat pentadbir untuk harta pusaka saya selepas kematian saya. So kita dah serahkan kuasa kepada isteri kita. Jadi isteri kita pula kita dah bisik dekat dia, ni bagi apa, ni bagi apa, ni bagi apa kan. Nanti bila dah selesai ambil kuasa dekat pejabat tanah ke, dekat mahkamah tinggi ke, so bincang dengan anak-anak, kalau ikut ayah dulu, ayah masih hidup, ayah nak bagi rumah ni dekat kamu, ayah nak bagi tanah ni dekat kamu, ayah nak bagi duit ni dekat kamu. Jadi so kamu nak tak nak, terimalah. Kalau tak nak, mak pegang semua. Kan? Jadi bila dengar cerita, nak. So mungkin perlu diurus begitu saja. So masing-masing kita sekarang ni selaku ayah, selaku pemilik harta, kan, dia dah tahu dah situasi itu macam mana. Lebih-lebih lagi contoh macam dia sendiri, si ayah tadi tu mewarisi harta daripada bapa dia yang tak selesai lagi. Jadi dia akan mikir, ini pun harta pusaka bapa aku, mak aku pun tak selesai ni. Nanti kalau aku pun campur aku punya pula ni, kalau aku tak urus betul-betul ni, masalah banyak ni. Jadi dia kena cari jalan, yang ini dia selesaikan elok-elok. Yang dia punya tadi tu sebenarnya dia dah boleh buat perancangan apa yang sesuai. Kalau kata Ustaz, ini tadi kalau kata sebagai pemilik harta yang ada kesedaran untuk nak urus sebelum dia berlaku kematian dan sebagainya. Tapi kadang-kadang, iyalah kita sebut tentang kematian ni satu benda yang tidak boleh dirancang dan tak ada siapa pun yang tahu tarikh mati dia. Jadi kalau kata memang tak pernah merancang, memang tak ada kesedaran ataupun kata tak tahu menahu tahu tentang kepentingan, keperluan untuk nak merancang harta sebelum mati ni, dan dia pula anak ramai, isteri 2-3 kan? Keluarga besar lah ni, keluarga besar dan harta pun banyak. Jadi bila berlaku kematian dengan aset-aset yang ada, kita pun tahulah aset ni dia ada 2, aset yang aset alih dengan aset yang tak alih kan. Jadi dengan aset yang banyak ditinggalkan anak-anak, isteri dan sebagainya tu, jadi sebagai waris tu kat mana dia nak mula dulu kan. Ini cerita tak ada pentadbir.
Sebab kalau dalam logiknya, harta ni bila tinggal kita bagi sama adil lah. Walhal dalam Islam ni dia bagi sama rata tu bukan dikira sebagai adil. Satu untuk kau, satu untuk aku, kan? Dua untuk kau, dua untuk aku. Lepas tu apa pula? Hantam sajalah untuk kau, hantam sajalah untuk kau, kan? Dia bukan satu benda yang kita boleh okey sama rata. Tetapi ada kaedah dia macam Ustaz sebutkan tadi. Tapi sebagai waris, kat mana titik permulaan tu? Kat siapa kita nak rujuk? Kat mana pejabat pusaka ke? Pejabat tanah ke? Nak jumpa peguam dulu ke? Ayah pun tak ada peguam, kan? Ayah orang kampung je. Tanah bergelung, kan? Dengan kebun, dengan sawit, dengan apa semua. Kat mana tu, Ustaz? Okey, kan? Ini memang betul lah apa yang Imam sebut tadi tu. Ini pun antara perkara yang pada dasarnya kita tak tahu. Betul. Memang tak tahulah. Bila yang ayah tadi pun tak tahu nak mewariskan harta macam mana, anak pun tak tahu nak mewariskan harta itu macam mana, dan inilah situasi yang kebanyakan berlaku. Dan situasi inilah yang menyebabkan tadi tu harta pusaka cecah sampai 90 bilion, sebab akhirnya macam tadilah buat McDonald saja tak tahu menangu dah. Jadi sedangkan dalam Islam dah diajarkan dah. So bila ayah meninggal, mak meninggal, so kita waris ni kena segera uruskan pusaka. Macam mana nak segera uruskan pusaka macam tadi tu? Macam itulah, sebab semua orang bukan tahu, kan? Jadi bila semua orang bukan tahu, kena cari ahlinya. Ahli ni macam tadilah, bila ustaz pula pun bukan semua ustaz tahu benda ni, kan? Jadi memang tak ramai ahlinya, kan? Tapi sebenarnya dalam situasi sekarang, untuk zaman masa sekarang ni dengan teknologi, dengan apa, kita tak masalah pun, kita boleh Google. Kita Google, dia keluarlah. Kalau kita nak hubungi orang tertentu, keluarlah nama dia, nombor dia. Kalau kita nakkan maklumat tertentu, dia akan keluarlah. Contoh macam dalam Islam, bila mana berlaku satu kematian, okey, apa kita nak buat? Pertama, kita kena selesaikan urusan jenazah tu sendiri, kan? Bermakna kalaulah yang hidup ni tadi tu anak-anak jelah, mana nak tahu mak bapak dia nak mati, kan? Dia pun balik, tak singgah bank, tak apa je. Akhirnya bila pagi tu mak meninggal, ayah meninggal, semua tak ada duit. Sedangkan untuk uruskan jenazah tu nak pakai duit. Dia punya kapur barusnya, kain kapannya, minyak apa air mawarnya, lepas tu kawan yang gali kubur, upah gali kubur. Yang tu duit siapa tu, Ustaz? Yang tu dari mana duit tu? Kalaulah si waris tidak ada duit, masa tu semua tak cucuk dinding lagi, tak ada duit ni. Jadi ketika itu tengok bawah bantal ayah rupanya ada duit. 1,000 ke 500 ke, maka wang tersebut boleh digunakan untuk urusan jenazah. Tapi yang basic saja. Nak beli kain kapan ke, kan, upah wang gali kubur ke, yang basic saja. Kenduri 3 hari 3 malam tak boleh pakai tu, kan? Kecuali dengan persetujuan ahli waris semua, kan? Ataupun masih hidup dulu ayah ada sebut, kan? Dia letak duit 2-3 ribu dekat almari dia. Duit 2-3 ribu ni nanti ayah meninggal gunakan untuk urusan jenazah, termasuk dengan kenduri arwah. Jadi kalau ayah ada sebut, kita boleh pakai lah. Jadi katalah masa tu memang semua tak ada, tengok ada duit si mati, maka duit si mati boleh digunakan untuk urusan jenazah, tapi berpada-pada. Dah selesai urusan jenazah ni, pergi yang nombor 2, hutang. Jadi kita anak beranak ni kena duduk lah, kan? Macam mana kita nak selesaikan hutang ayah? Hutang ayah berhutang dengan orang berhutang dengan ayah. Tu kena tengok pula hitam putih. Ayah ada simpan buku ke, diary ke, macam mana ke, ataupun mana hutang-hutang tersebut ayah mungkin ada sebut. Kak mak dia nanti tengok dekat kedai acong tu ada buku 3-5 ke contoh. Jadi itulah kita refer. Tapi tengok beratur pula orang yang nuntut hutang ataupun yang nak pulangkan hutang. Yang pulangkan hutang tak apa, kita ambil je lah, kan. Yang nak nuntut hutang ni, tu satu bab pula. Tapi makna pada dasarnya selesai urusan jenazah, hutang-hutang. Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Ni kena selesaikan. Walaupun harta si mati tadi tu habis dibayarkan hutang. Memang ada orang cakap, habis kalau macam tu Ustaz, kalau semua harta bayarkan hutang, kami ni dapat apa? Tak ada farai, tak ada farai dah. Sebab hutang ayah kamu tu kena dahulukan. Hutang mak kamu tu itu lagi perlu didahulukan. Sebab Nabi sebut nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda. Seorang tu yang bila mana meninggal dunia, selagi mana hutangnya tak diselesaikan, maka selagi itulah rohnya nanti akan tergantung-gantung. Jadi kena selesaikan hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Dah habis hutang dengan Allah, hutang dengan manusia, nombor 3 ni kita tengok ayah kita ada tak berwasiat sedekah jariah. Ni duit sawit nanti 5,000 hantar ke masjid, kan? Ayah nak wakaf, buat kubur ke, buat apa contoh. Jadi ada tak ayah sebut wasiat-wasiat yang bentuknya sedekah jariah tadi? Kalau ada, ditunaikanlah. 5,000 ke 3,000 dikumpul, ke hantar sana, hantar sini. Habis itu, mana kalau tak ada, tak adalah. Tapi walaupun tak ada, anak-anak ni sebenarnya boleh berpakat. Walaupun ayah tak ada sebut apa-apa, apa salahnya nanti sebelum harta ayah kita faraidkan, kita keluarkan satu jumlah, 5,000 ke, 10,000 ke,
Kan? Kita agihkanlah bagi hantar masjid ni sikit, surau ni sikit. Boleh juga pada dasarnya boleh. Kan? Dah selesai wasiat, barulah pergi ke seterusnya. Sama ada, contoh, isteri si mati, itu berhak untuk mendapat harta sepencarian. Kan? Lepas tu selebihnya ada tak ayah sebut dulu, ni kau punya. Itu istilah dihibah. Hibah semasa hidup tapi ambil lepas mati. Kalau tak ada, boleh terus pergi kepada faraid. Faraid ni pun kita sebagai ahli waris kita boleh bincang. Okey, kita setuju nak bagi kau faraid ke nak bagi sama rata. Contoh macam tadilah, isteri pula ramai. Jadi mungkin akan ikut keluarga. Keluarga A, keluarga B, keluarga C contoh kan. Macam mana? Jadi kalau semua ahli waris tu ada, kan? Kita mudah bincang lah. Tapi kalau yang tak ada tu yang susah tu. Kan? Jadi kita mudah bincang. Dan pastikan dalam semua ahli waris tadi tu kalau kita nak bersetuju apa-apa pun, katalah kita nak cucu sama rata. Yang keluarga A nampak ambil ni, keluarga B ambil ni, keluarga C ambil ni. Kita setuju itu, pastikan dalam semua ahli waris tadi tu, mestilah semuanya pertama baligh. Jadi kalau ada ahli waris yang tak baligh, kita tak boleh nak buat setuju lah. Bermakna portion dia kena keluarkan ikut faraid dulu. Itu satu, mesti baligh. Yang kedua, mesti semuanya berakal. Jadi kalau ada satu yang OKU terencat, pun pada dasarnya tak boleh. Kena keluarkan portion dia ikut faraid. Selebihnya boleh setuju. Jadi baligh, berakal. Yang ketiga, semua kita tahu bahagian masing-masing. Kalau ikut faraid katalah lelaki 2, perempuan 1. Jadi bermakna kalau 2 tu katalah 10,000, kalau 1 tu 5,000. So maknanya kalau sama rata, dia akan jadi 7,500, 7,500. So maknanya orang lelaki akan short 2,500, orang perempuan akan ekstra 2,500. Jadi bila dah tahu situasi tadi tu, baligh, berakal, tahu semua situasi, so akhirnya tak apalah kita setuju sama rata. Barulah boleh setuju. Jadi sebenarnya macam Imam tadi sebutlah, bukan bila sebut sama itu kau punya itu satu, kau makan 10. Kita punya satu makan seorang. Memang tak adil lah kan. Tapi kalau itu yang telah dipersetujui, nak buat macam mana? Kan? Tapi syarat setuju tadi macam tadilah. Kena baligh, kena berakal, dan semua ahli waris tahu portion. Kalau faraid tu macam mana, jadi bila dapat sama rata tu macam mana kan. Jadi ini sebenarnya antara situasi yang di segi ilmunya paling tidak kita semua kena maklum. Tapi macam tadilah, bukan semua orang belajar, bukan semua orang tahu. Jadi bila berlaku satu-satu kematian dia boleh lah. Dan macam sekarang Google lah, dia nak tahu ke macam mana ke apa. Itu kemudian barulah pergi kepada urusan teknikal pula. Teknikal tu maknanya, okey, kita nak pergi mana? Kita nak pergi pejabat pusaka ke? Kita nak pergi mahkamah tinggi ke? Kalau mahkamah ni kita berurusan dengan lawyer. Kalau pusaka ni, pejabat pusaka, kita ahli waris sudahlah. Cuma nak kena pastikanlah, pejabat pusaka ni, harta pusaka tu mestilah 2 juta ke bawah. Kan? Kalau 2 juta ke atas, dia dah pergi mahkamah tinggi. Jadi kita pun tak tahu harta ayah kita ni 2 juta lebih ke, tak cukup 2 juta ke. Mudah saja, kumpulkan dokumen dulu. Geran tanah mana, geran kereta mana, geran rumah mana. Okey, yang ini nanti kita boleh hantar ke pejabat tanah, di pejabat pusaka tu ada pejabat tanah, dia akan buat penilaian. Oh, 2 juta ke atas lah, kena pergi mahkamah tinggi. Oh, 2 juta ke bawah lah, urusannya dekat sini. Jadi bila pergi kepada teknikal ni, ini yang orang kita pun lemah juga. Dokumen-dokumen tu mana pergi dia? Geran tanah, buku bank, geran kereta, geran rumah, polisi insurans, lepas tu buku bank, tabung haji, ASB. Itu baru dokumen harta, belum dokumen waris pula. Surat beranak, sijil nikah, IC. Itu antara yang orang kita pun lemah juga. Walhal sebenarnya ada kaedah-kaedah dia. Contoh, ini pengalaman saya sendirilah. Banyak kes-kes datang pada saya, dia kata, Ustaz, nenek kita orang meninggal dunia tahun 81. Ini kes baru ni, baru 2-3 bulan lepas. Kan? Meninggal dunia pula dekat Mekah. Dia pergi Mekah, dia meninggal dunia kat Mekah. So sekarang ni, kami nak uruskan pusaka nenek. Tapi sekarang ni dah pergi dekat tabung haji, tak ada sijil mati. Dah pergi dekat JPN, tak ada sijil mati. Dia pun dah pening lah. Tak tahu nak buat apa. Kan? So bila jumpa, saya kata, dia cakap betul dah pergi tabung haji? Tak ada. Nenek meninggal dunia tahun 81 dekat Mekah. So tabung haji tak ada surat. Sebab ialah masa tu tidak didaftarkan. Dia pergi JPN pun tak ada juga dia punya rekod. So saya terus spontan, saya kata, masa nenek pergi haji tahun 1981 tu, siapa lagi pergi dengan nenek ni? Dia kata ada orang kampung ni ada 10 orang pergi dengan nenek. 10 mati ke? Tak, ada seorang lagi hidup, dia kata.
Memang dekat kampung tu, itu pun dah tua dah. Tuan Haji siapa nama dia, dah tua dah, 78, 79 juga umur dia sekarang ni. Tak, so maknanya pakcik itulah jadi saksi mati untuk nenek ni. Jadi kita pun pergi jumpa pakcik tadi tu. Pakcik tu pun tiba-tiba dia keluarkan semua dokumen-dokumen dia pergi haji tahun 1981. Ada satu sampul surat. Dekat situ ada pasport hijau haji. Ada boarding naik kapal terbang. Lepas tu ada surat tawaran haji. Termasuklah nama nenek yang meninggal tu ada sekali. Lepas tu pakcik tu cakap, memang nenek tu meninggal dunia depan mata saya. Jam sekian, malam sekian, hari sekian. Jadi, so pakcik ni lah saksi dia. Kita bawa pergi jumpa lawyer, buat satu keterangan, lawyer submit ke mahkamah. So dalam tempoh 2-3 bulan, mahkamah pun keluarkanlah sijil anggapan kematian, nama dia macam tu. Kan? Lebih-lebih lagi, tempoh 81, tahun 81 sampai 2022 ni, berapa 30 tahun lebih kan. Dia kalau ikut peraturan, dalam tempoh 7 tahun, tak muncul, tu dah boleh buat keputusan. Jadi maknanya, nenek ni dah meninggal lebih 7 tahun dah. Jadi mahkamah hanya perlu dokumen saja, pengesahan. Okey, ada saksi nenek ni meninggal namanya sekian-sekian-sekian, memang betul nenek ni pergi haji tahun sekian-sekian. Jadi pada kenyataan si pakcik tadi tu dituliskan, dijadikan surat, submit ke mahkamah, so keluarlah sijil mati. Jadi bila dah dapat sijil mati nenek tadi tu, barulah proses seterusnya boleh berlaku. Tapi nenek ni pula dia punya anak ada 10. Kan? 10 dah mati pula dah. Dah mati dah. Jadi tinggal cucu-cucu. Cucu cicit dia ni pula, satu bas. Jadi 10 orang tadi tu ada 10 bas lah. 40 orang, 30 orang, 35 orang tu. Jadi dekat sini yang orang kita kadang bila sampai kat step tu, dia lemah. Nak pula jumlah pusaka yang nak diuruskan pula ciput. Lagilah dia lemah katakan. Silat pula kos tu lagi tinggi. Kan? Tapi sebenarnya apa cara pun boleh kita bawa berbincang sebab ada badan-badan tertentu dia akan kendalikan kes-kes tertentu kan. Sebab apa? Sebab selagi urusan pusaka ni tak diselesaikan, nanti nak buat apa-apa pun susah. Katalah walaupun harta si nenek tadi tu tak besar pun, adalah sekangkang kera, tapi itu nama dia. Betul tak? Katalah memang dibuat jalan raya. Buat jalan raya dia beri pampasan RM10,000. RM10,000 tu macam mana pun nak kena selesaikan juga. Jadi kalau ahli waris tak nak pun, tak apalah sedekah kan. Tapi cara nak sedekah tu kena buat bicara pusaka. Bicara pusaka sama ada di mahkamah tinggi ataupun di pejabat pusaka. Jadi itu antara perkara teknikal yang kebanyakan ahli waris akan give up dekat situ. Bila dah give up, susah. Itu yang sampai berangkai. Macam contoh nenek ni dah masuk 4 generasi. Jadi maknanya generasi keempat ni kalau dia give up juga, dia turun bawah lah. Bila turun bawah, lagilah susah. 7 keturunan. Itu antaranya isu-isu pusaka ni sebenarnya dia melibatkan satu bab hukum, satu bab teknikal. Itu yang kat situ kita kena saling bagi faham memaham. Hukum ni kadang bukan kita nak tipu, tapi untuk mudahkan tu macam mana. Contoh macam tadi, kalau ikut teknikal dia, memang betul kita tahu dah nenek ni meninggal tahun 1981. Kan? Dah meninggal lah. Kita cakap dah meninggal lah. Tapi teknikal dia macam mana? Kuburnya mana? Batu nisannya mana? Surat nikah, surat matinya mana? Jadi itu perlu. Jadi takkanlah pejabat pusaka pun tak percaya kalau dah mati tu mati, betul tak? Tapi lah kalau mati tu mana sijil matinya? Mana kuburnya? Jadi kat situ kadang ada kaedah pula untuk keluarkan surat mati tadi tu dengan cara tadilah. Siapa yang ada ketika itu sebenarnya boleh jadi bukti. Ataupun katalah pakcik tadi tu kalau tak ada, memang pakcik tadi tu tak ada yang seorang tu. Semua katalah memang 10 tu dah meninggal. Maka cucu-cucu ataupun anak-anak ataupun siapa-siapa orang kampung yang tahu dia ni dah mati, dia pun boleh diangkat angkat sumpah sebagai bukti lah. Sebab kalau tak ada itu, memang apa pengurusan tentang pusaka kematian tu memang tak boleh nak buat. Sebab itu antara kunci pertama dia. Sebab tu bila berlaku kematian, kadang ada waris yang gaduh-gaduh dengki-dengki, dia ambil surat mati tu dia simpan. Sebab apa? Sebab nanti dia nak conquer lah harta tu ke apa ke, tapi dia tak tahu waris sebenar. Dia boleh pergi pejabat JPN buat cabutan surat mati lagi. Tu antara dia. Tu teknikal lah yang selalu berlaku, yang kadang kita pun memang pening-pening, tapi selagi
dia ada jalan, selagi itulah ada cara dia, insya-Allah. So yang jadi terkumpul 90 bilion tadi tu, yang disebutkan tadi tu 90 bilion tu, dia bukan masalah orang tak faham hukum. Itu adalah satu bab. Tapi orang nak melayan kerenah teknikal ni. Nak kumpul ahli waris, cucu cicit yang dah berlapis-lapis 7 keturunan ni, nak kumpul ni yang kita rasa alamak. Harta ada berapa ribu je pun, kan? Itu antara. Atuk tinggalkan berapa ribu je, sekarang tanah pun sekarang kera je, kan? Itu yang menyebabkan orang rasa lemah dan akhirnya orang biarkan. Jadi terakhir Ustaz, sebagai nasihat lah. Orang yang banyak harta. Ustaz nak tanya Ustaz sebelum tu. Dah isytihar harta belum? Tak berani nak isytihar. Takut sikit sangat. Okay Ustaz, kadang-kadang bila kita cerita pasal pembahagian harta ataupun harta yang memang tak dibawa ke mati, sebab kadang-kadang orang macam ambil sebelah mata je, sebab kadang-kadang dia rasa aku bila mati, muda lagi dan sebagainya kan. Boleh tak Ustaz, sebab sepanjang Ustaz berkecimpung dalam dunia pengurusan harta ataupun pembahagian harta ni, pusaka dan sebagainya, boleh Ustaz cerita mungkin kisah sendiri yang Ustaz alami, bila kita tak buat tu mungkin orang tak rasa benda tu boleh jadi susah, tapi mungkin sebagai pengajaran Ustaz cerita sikit sebagai contoh-contoh, dan mungkin ada contoh-contoh yang mudah pengurusannya. Yang mudah tu mudah lah. Maknanya yang mudah tu maknanya dia apa pun, memang isu pusaka ni, dia punya kunci dia kesepakatan. Jadi bila ahli waris tu, tak kisahlah ahli waris tu sedikit ke, 3-4 orang ke, ataupun 10 orang ke, 15 orang ke, dia kunci dia, kalau semua mudah sepakat, bermakna kalau okey kita nak bagi kod faraid, bincang elok-elok, dokumennya mana, susun, submit, selesai. Kalau kita setuju nak bagi sama rata pun, ataupun okey ni bagi-bagi macam mana kan, pun sama juga, dia punya kunci dia sepakat. Jadi bila semua kita bersepakat, mudah. Macam kes yang saya kata nenek tadi tu kan, itu aset dia tak banyak lah, sebab aset dia tu nenek ni dia dah wakafkan tanah. Tahun 1950 dia dah wakafkan tanah tu kepada satu masjid, jadi masjid tu dapatlah hasil wakaf dia. Tapi itulah, orang dulu pun satu juga, bila wakaf dia tak buat hitam putih. Sepatutnya diuruskanlah masjid, pergi buat tukar nama ke, macam mana letak nama majlis agama ke contoh. Tapi benda tu tak dibuat, so akhirnya bila nenek tadi meninggal tahun 1981 pun tak dibuat juga. Akhirnya tahun 2000 tanah nenek ni diambil oleh lebuh raya. Dibayar pampasan 2 juta. Bila dapat juta semua baru terkejut. Tu dia kan. Tapi masjid nak ambil duit tadi tak boleh. Sebab tak ada hitam putih. Tak, masjid sebagai penerima wakaf saja. Okay. Tapi geran tanah tu itu pemilik tanah. Jadi duit tu sepatut kena bayar. Duit tadi tu sepatut 2 juta tu kena bayar kepada pemilik tanah. Tapi pemilik tanah dah mati, kena bagi kepada waris lah. Itu jadi proses yang panjang. Tapi alhamdulillah, walaupun cucu cicit dia orang ni ada 10 bas, alhamdulillah, dia mudah berbincang. Mudah bincang, mudah pakat kan. So mana yang susah-susah nak bertumbuh tadi, dia kata okey saya dah wakilkan abang saya, apa-apa saya ikut je keputusan. Benda tu sebenarnya ada. Jangan bila kita tak boleh nak pergi tempat tadi, kita pun terus hold kita punya keputusan. Tak boleh. Dia ada kaedah. Okey, kalau tak boleh pergi, buat satu surat, saya ada masalah apa tak boleh pergi, jadi saya serahkan kuasa saya kepada abang saya. Jadi bila abang tu angkat tangan, sebab satu tu bermakna 2 lah, termasuk dia sekali. Jadi kita dah ada kaedah-kaedah. So alhamdulillah, maknanya walaupun kes pusaka tadi tu rumit, macam tadi kan, wakaf tahun 52, mati tahun 81, surat mati tak ada, lepas tu nak dapat dilanggar buat highway tahun 2000, lepas tu nak dibicarakan tahun 2022. Tapi alhamdulillah waris yang punya ramai tadi tu mudah. Jadi mudah, selesailah cepat. Itu antara. Tapi kalau 3 orang pun tak ramai 3, tapi masing-masing. Sebab dia pusaka ni, saka dia pun ada juga. Itu jadi masalah juga tu. Jadi bila ada saka tu, tu kena letih tu 3 orang pun macam 30 orang. Jadi sebenarnya kunci dia ialah kesepakatan. Jadi bila kita sepakat, mudah, dan kita yang hidup masa tu, katalah kita uruskan pusaka bapak kita ke, mak kita ke, nenek kita ke, kita yang hidup ni kita kena fikir yang si mati. Bukan fikir pasal kita hidup, kita boleh cari lagi. Jadi kalau bahagian kita tak nak pun kita boleh lepaskan, tak ada isu pun. Tapi jangan kita menyusahkan, sebab bila kita merumitkan urusan, tak nak jumpa, tak nak ajak bincang, ada dokumen kita dah sembunyilah, kita buanglah apa semua, sebenarnya kita menyeksa orang yang mati tadi tu. Kalau dia tu nenek kita lah, kalau dia tu bapak kita lah. Sebab kita menyusahkan urusan dia. Jadi urusan pusaka dia tadi tu, so akhirnya benda tu terbeban kepada dia lah. Jadi sebab tu kita yang hidup ni kena fikirkan si mati.
puasanya mungkin hutang dengan Tuhan tak selesai. Jadi sebenarnya kalau pusaka tadi selesai, hutang-hutang dia dah boleh bayar dah. Hutang dia punya fidyah ke, dia punya kafarah ke, dia punya nazar ke, kita dah boleh selesaikan. Badal haji dia kita dah boleh buatkan dah. Ya, lepas tu duit tadi tu bila dia agihkan kepada ahli waris pun tak menderita dah. So maknanya dia yang mati tu selamatlah. Tapi bila kita yang hidup ni kita menyusah-nyusahkan, sebenarnya kita bukan nyusahkan diri kita je, kita nyusahkan mak ayah kita juga di dalam tu. Jadi ini antara situasi-situasi yang saya tengok, ramai ke waris, sikit ke waris, banyak ke pusaka tadi tu, sikit ke pusaka dia punya kunci tadi tu kesepakatan. Jadi kalau kita sepakat, insya-Allah mudah. Tapi kalau kita tak sepakat, ada satu kes di Selayang kalau tak silap. Saya dipanggil, keluarga dia ada 8 orang. Bila saya datang-datang tu, dia dah jadi 2 geng dah. Ni geng A, geng B dah. Memang masuk-masuk saja, dah ada 2 tim dah kan. Geng A, geng B. Dan bila saya tanya-tanya lagi, rupanya kes pusaka tu dah dibicarakan pun. Dah pergi pejabat pusaka dah keluarkan satu keputusan pun. Harta pusaka simpulan-simpulan diberikan kepada ahli waris ikut faraid. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. So kata ini dah ada keputusan dah. Yang kamu gaduh-gaduh ni kenapa pula? Sepatutnya rumah nenek ni dah boleh dinilaikan berapa, siapa nak duduk dia kena bayar, ataupun kalau dijual bagilah harga-harga. Dah senang dah. Tapi bergaduh-gaduh juga rupanya kakak yang besar dengan adik yang kecil ni bergaduh. Kakak duduk geng A, adik duduk geng B. Yang geng A ni, yang kakak ni kata, adik saya ni ambil geran rumah saya. Dia tak ada kena-mengena dengan pusaka. Pusaka nenek tu lagu dah boleh selesai dah. Dia kata, adik saya Ustaz ambil geran rumah saya, kan? Lepas tu dia pegang, dia simpan. Kan? Yang adik pula jawab, saya bukan apa Ustaz, saya ambil geran rumah dia sebab anak dia tu isap dadah. Tu je. Nanti itu anak waris satu je, anak tunggal lelaki. So memang kalau apa-apa dapat kat dia lah. Habis nanti kalau mak dia mati, anak dia ambil rumah ni, habis nanti dijual lah, hisap dadah lah apa semua. Dia dah jadi kes lain dah. Dia tak ada kena mengena. Tapi dia campur adukkan. Isu tadi itulah. Jadi sebenarnya kita ni kena utamakan yang mati. Kita hidup ni cerita kemudian. Lepas tu dalam nak menyelesaikan tadi tu, kita bawa lah kunci kesepakatan, banyakkan, lapangkan dada kita. Sebab apa yang lebih kurang nanti kita bincang. Kadang ada sebahu tu takut dia tak dapat ke, ada sebahu tu malu nak sebut sebenarnya aku ada hutang dengan ayah. Betul tak kan? Jadi sebenarnya hutang tu teknikal, nanti boleh ditolak kan. Ini antara perkara yang sepatutnya kita tak perlu menyusahkan si mati kan. Tu antaranya. Ada apa lagi? Ada? Yang terakhir Ustaz, yang terakhir lah. Saya ada membaca satu isu. Bila kita sebut tadi, kita sebut faraid kan, kesepakatan dan sebagainya. Tapi ada juga orang mempertikaikan faraid ni dah tak relevan zaman sekarang ni. Sebab pernah berlaku, dia kata sepasang keluarga ni, satu keluarga sama-sama suami isteri ni, dia dapat anak dia lahir je, suami dia tinggalkan dia. Suami dia tinggalkan si isteri ni, sampailah anak ni dah besar, anak ni pun dah berkeluarga, dah bekerja, dah berharta apa semua. Tapi last kali takdirnya anak ni meninggal. Dah meninggalkan harta yang banyak. Sebab itulah ayah yang hilang masa kecil ni, tinggalkan mak dia masa kecil ni, datang balik tuntut harta. Ayah dia kata, nak balik adik ikutlah faraid. Kan? Jadi dekat situ dia kata, kalau ikut faraid memang dapat hak pada ayah. Tetapi siapa yang membesarkan anak ni? Dari mana pula harta lah? Tu dekat situ dia kan nampak macam agak complicated dekat situ. Ustaz punya pandangan macam mana Ustaz? Okey, dia faraid ni macam mana pun dia tetap relevan. Sebab dia datang daripada Allah SWT dan barang tu pun ada dalam Quran. Nabi pun suruh kita implikasikan benda tu dengan sebaik-baiknya, aplikasikan dengan sebaiknya. Cuma dalam isu hari ni sebenarnya isu kemanusiaan lah. Ya? Jadi betul memang bab tadi tu, bila anak yang kaya tadi meninggal, ayah yang tak jaga daripada kecil, memang di segi hukum faraid memang dia dapat. Sebab ayahnya tu adalah dia punya asal usul dia kan, darah daging dia. Ayah dapat 2 bahagian, mak dia dapat 1 bahagian. Kalau dia tak ada, itulah 2-1 je lah. Sebenarnya 2-1. Kan? Memang betul. Tapi sebenarnya dalam situasi hari ini pula, sekiranya kita hidupkan fungsi mahkamah tu dengan sebetulnya, memang betul ayah ada hak untuk katalah harta anak tadi 300,000, bapa akan dapat 100,000, 200,000, mak akan dapat 100,000. Senang cerita dia macam tu, 2-1 kita ambil kaedah macam tu je. Memang betul bapa yang tak pernah jaga ni nanti
akan dapat 200,000. Mak yang jaga ni cuma dapat 100,000. Kan? Jadi tak jadi masalah. Dia nak nuntut. Kan? Bukan hari ni tuntut, hari ni dia dapat sebenarnya. Bila dia tuntut je sebenarnya mak boleh filekan kes juga. Mak boleh filekan kes. Dia kata semenjak anak dia dilahirkan, suami aku ni, bapak dia tak bertanggungjawab. Hilang terus dah. Kan? Dia gantung tak bertali ke macam mana ke tak tahu ke apa semua kan. Jadi semak ni dia boleh bawa kes ni ke mahkamah dan filekan kes mahkamah untuk tahan dia punya pembahagian pusaka tadi tu. Sampailah kes dia selesai. Mungkin dia akan berlaku kes pertama, dia boleh menuntut hak penjagaan anak tu, nafkah. Jadi start pada hari pertama isteri tadi jaga anak, sampailah hari ayah anak dia meninggal dunia tu, dia boleh dinilaikan berapa. Katalah satu tahun tu katalah 5,000 kali lah. Contoh kan. Apa nafkah apa? Nafkah makan, nafkah itu, nafkah penjagaan. Lepas tu isteri yang terpaksa menanggung tanggungjawab si ayah pula, dia letak pula kena bekerja apa semua kan. Tu dia boleh, semua ni boleh hungkai. Silap pula mungkin si suami tu tak dapat apa. Memang silap pula dia terhutang pula, dia akan jadi terhutang. So hutang dia kena bayarlah. Jadi betul orang duk fikir kalau macam itu tak perlu dah faraid, tidak. Allah tu maha bijaksana, kan? Jadi sepatutnya daripada situasi tadi tu, anak tadi tu pun satu, isteri tadi tu pun satu, mak tadi tu pun bila dah tengok ayah ni tak bertanggungjawab, tapi nanti anak ni kalau mati, senang je bapak dia boleh dapat bahagian pusaka kan. So dia boleh nasihatkan anak dia, nak letaklah penama tabung haji. ASB buatlah hibah. Rumah kamu ni kamu buatlah. Anak kamu sekarang ni dah isteri pula contoh kan. Baik kamu hibahkan kepada isteri contoh, ataupun anak kamu tu kecil lagi, hibahkan kepada dia. Jadi supaya apa? Supaya bila dia meninggal, memang dia tinggalkan harta yang banyak. So ayahnya bila datang tak ada apa, sebab rumah dan nama isteri ataupun nama anak mungkin. Kan? Mungkin jadi itu antara perkara-perkara yang nak beritahu faraid ni dia adalah relevan sampai bila-bila. Sebab satunya dia boleh mengatasi isu-isu tadi tu. Yang kedua macam tadilah, kalau kita masih hidup ni, macam contoh saya, ada ibu, ada ayah, ada isteri, ada anak lelaki, ada perempuan, ada adik lagi, ada perempuan. So sebenarnya kita boleh tahu, kalau aku mati, mak dapat 1/6, ayah dapat 1/6, isteri dapat 1/8, anak lelaki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Kan? Adik-beradik tak dapat. Sebab apa? Sebab aku ada anak lelaki contoh kan. Ataupun ayah tak ada tapi anak lelaki ada. Jadi sebenarnya bila masih hidup tu kita tahu faraid tu, kat situ sebenarnya kita dah boleh merancang. Kena contoh, ayah dah tak ada, mak dah tak ada. Isteri, anak perempuan, anak lelaki tak ada. So kita dah terfikir dah, alamak nanti kalau meninggal isteri dapat 1/8, anak perempuan dapat 1/2, akan ada asobah yang pergi dekat adik-beradik. Bukan kita tak nak bagi adik-beradik, tapi adik-beradik sudahlah, dia pun dah banyak dah kan. Jadi itu yang kita boleh buat hibah. Kita buat hibah, so maknanya harta kita tu, mana yang perlu kita hibahkan pada isteri, isterilah, mana perlu kita hibah kepada anak-anak lah. So akhirnya bila kita meninggal tak ada dah apa-apa harta nama kita, tak ada pusaka lah. Kan? So maknanya harta kita terus secure untuk isteri dan anak-anak. Berdasarkan faraid yang kita ketahui masih hidup. Kan? Jadi itu antaranya bila timbul situasi macam tadi itu, kita rugi lah. Sebab kita dah tahu dah ini kalau bapak dia muncul tiba-tiba, contoh. Itu nasib baik anak kita anak lelaki. Kalau anak kita anak perempuan pula, kesian anakku nak kahwin pula macam mana dah isu dia. Itu tak apa, tahu pula kita cari wali hakim. Betul tak kan? Tapi dalam situasi ini sepatutnya itu antara kegunaan ilmu faraid, dia boleh merancang untuk apa? Untuk macam tadilah, supaya bila ayah datang pun kau tak ada apa-apa lah. Kalau tidak macam tadilah, orang jahat ni selalu menang. Kan? Orang baik kalah. Tapi orang baik yang dia tahu hukum dan tahu teknikal tadi tu, insya-Allah macam mana pun dia akan menang. Kenalah rancang sebelum mati. Urus harta sebelum mati. Terima kasih Ustaz. Islam itu seperti yang kita kata tadi telah pun menawarkan penyelesaian pada awal lagi, sejak sebelum mati lagi. Terpulang kepada kita sekarang, sama ada untuk menguruskannya pada sekarang, mengambil kesedaran pada sekarang, ataupun ingin menyelesaikan ataupun ingin membiarkan penyelesaiannya kepada ataupun kepada waris yang kita tinggalkan. Terima kasih Ustaz, terima kasih Imam untuk topik hari ini. InsyaAllah alhamdulillah kita punya tersusun kita punya tu daripada awal pada kita jelaskan berkenaan dengan maksud lagi, sehinggalah contoh-contoh aplikasi macam mana, contoh kalau susah tu bagaimana, senang itu bagaimana. Dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam Sembang Songkok Tinggi. Ini bukan sembang kosong, tapi berisi.